Astaghfirullahal-azim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa qurubina wa syuhada'i wa shalihin wa ila arwahi jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min khafin ila khafin min ladun adama ila yaumil qiyamati syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi khususan almarhum Haji Ibrahim bin Haji Mustaqim wa usallihi wa furuhi wa man yantasbi ilahi ajma'in wa ila ruhi hadirina wa likulli kafatin syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qail. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil 'arifin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma yassir wa la ta'sir fa inna taysira kullu 'ansir 'alaika yassir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang dimulakan, yang dikasihi Imam Masjid Jami' Kampung Seri Gading, yang dihormati, yang dikasihi pengerusi dan seluruh ahli jabatan kuasanya, yang dihormati, yang dikasihi para imam, para bilal, bapak haji, bapak, ibu tak ada hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih dalam lindungan rahmat Allah. Kalaulah orang dulu sahabat, kalau kita tahu dalam satu kampung tu ada namanya bajingan tengik, ya, kena tangkap, kena penjara tah berapa tahun. Apabila dia keluar dari penjara, balik kampung dia. Lepas itu dia pergi ke masjid selalu. Orang kampung akan cakap apa? Mereka dah taubat. Mereka dah taubat. Dia tu dah taubat dah. Kenapa? Dia pergi masjid. Kalau dia tak pergi masjid, dia pergi karaoke, walaupun dia dah bertaubat, dia pergi karaoke, pergi dangdut. Orang kampung cakap apa? Kok urung eling-eling lagi. Ya. Jadi siapa yang pergi masjid, dia dah bertaubat. Jadi siapa yang tak pergi masjid, tak pergi surau, belum bertaubat. Nah, itu dia punya sinis yang dikatakan oleh para ulama. Ya, apa dia? Kalau orang tu pergi masjid atau pergi surau, bermaksud mereka itu bertaubat. Karenanya akan patuh perintah Allah. Ya, kita ni kan pesalah. Jangan rumoso kita ni tak bersalah. Satu hari ini tak berdosa, jangan sangka. Rupanya kita hampir setiap saat berdosa. Jadi apa yang menghapuskan dosa itu? Antara solat fardu dengan solat fardu untuk solat berjamaah. Itu penghapus dosa. Tapi kena ada caranya. Jangan menambah dosa. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya meneruskan akan perbincangan kita hari ini mengenai waktu. Dah kita bincangkan, lepaskan waktu. Dah bincang ke belum? Saya pasal tempat ni banyak, jadi saya tak tahu kat sini bulan lepas saya cerita apa. Cerita tempe ke cerita burger, saya tak ingat. Yang ingat orang yang duduklah. Jadi saya nak menjawab soalan-soalan atau kemuskilan. Ya, kalau nak pandai, kata seorang imam tu, kalau kita bijak pandai, maka kita banyak muskil. Baru kita bijak pandai. Kalau tak ada muskil, maksudnya kita dah terlalu pandai agaknya gitu. Jadi soalan pertama, apa itu? Berkenaan doa dalam solatnya, dalam solat. Bolehkah kita berdoa selain dengan doa yang selalu diamalkan? Maksudnya apa? Yang selalu diamalkan. Doa apa? Doa dalam solat, di dalam solat. Okey.
Doa di dalam solat terlalu banyak. Ya, jawabannya terlalu banyak. Mana yang kita ndak? Kita tuh tak tahu. Doa macam mana? Kalau di dalam solat, doa yang ada, yang sedia ada 3 je. Pertamanya adalah doa iftitah. Keduanya adalah doa antara 2 sujud. Dan ketiganya adalah doa kunut. Itu je yang dizahirkan, maksud yang dipersembahkan. Boleh tak doa yang lain dialu-alukan? Doanya apa? Banyak. Contohnya kalau kita mula solat, Allahu Akbar, sebelum solat pun doa. Doanya apa sebelum solat? Sebelum kita nak solat, ini orang tak nak. Itu sebab para imam tolong belajar ilmu imam. Ramai sekarang orang jadi imam, tapi mereka tak belajar ilmu imam. Ini yang kadang-kala kita baca hafaz. 2 hari lepas saya berada bersama dengan Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Maki. Dia kata apa? Ramai sekarang imam-imam hafaz, tapi keberadaban tak ada. Ini yang kita tak ada. Kenapa? Rupanya belum tahu dia itu adalah jenderal dalam solat, tapi tak nak mengenakan pakaian jenderal. Kenapa tu? Kamu nak jadi jenderal, kenalah pakai pakaian jenderal, jangan pakai pakaian prebet. Gitulah apa yang diutarakan. Kita nak jadi jenderal, kena berpakaian seperti mana yang Rasulullah hendaki. Kamu jenderal tapi tak nak pakai jenderal, macam mana? Jangan jadi jenderal. Itu je. Kamu jenderal tak? Saya sebut dia pasal Tuan Guru sebut gitu. Ya, banyak perkara mengenai solat. Kita teruja macam mana? Sebab dia adalah salah seorang ahli fikih, ya, yang bukan orang kita, orang Malaysia. Syekh Nuruddin adalah orang sahabat kita berada di sana. Madrasahnya besar, ya. Jadi boleh tak selain yang diamalkan? Tiada masalah. Mula saja kita dah berdoa. Doanya apa? Doanya apa sebelum solat, sahabat? Doanya banyak. Tapi yang masyhur, yang diungkapnya adalah Rabbi a'udzu billahi hamadzati syayatin a'udzu bika rabbi ayahdurun. Itu sebab para imam kena baca jahar supaya makmum dapat mengaminkan. Tapi nak baca senyap-senyap, janganlah jadi imam. Contoh ni, ya. Itu sebab tanggungjawab imam bukan mudah. Rabbi a'udzu billahi hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ya, itu memang perlu dibaca. Kerananya kita nak menghadap Allah perlu perlindungan dari Allah. Jadi kata Allah, macam mana Rabbi a'udzu billahi hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun? Apa? Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacalah tu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sebab diajar pada kita sebelum solat 5 perkara kena baca ni. Kenapa? Itu perlindungan, ya. Itu nak solat, bila dah Allahu Akbar, terus baca doa apa? Doa iftitah, doa lagi. Sebelumnya waladdallin, doa lagi. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Paling pendek je. Sebelum berkata amin. Ada kata ayahanda macam mana? Rabbighfirli warhamni wali walidayya. Ada baca begitu juga. Baru berkata amin. Itu sebab imam tak boleh waladdallin dia terus kata amin. Tak boleh, tak beradab. Kerana di situ ada doa yang mustajabah. Kenapa? Setelah baca surat Al-Fatihah ada doa lagi. Selepas tu kita rukuk, Allahu Akbar, kita puji Allah, subhanallah wa subhanallahil azim wa bihamdi. Lepas tu doa lagi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ampuni aku ya Allah. Baru. Jadi sebenarnya setiap sendi itu berdoa. Tapi kena ngajilah baru dapat doanya. Bahasa Arab boleh diungkap, setengah ulama boleh. Bahasa Arab diungkap doa itu. Tapi bahasa Melayu tidak boleh, batal solatnya. Kalau tak tahu, ya ngaji tu. Macam mana? Kalau tak boleh, tak pandai ngaji, baca dalam hati. Dalam hati, jangan dizahirkan, jangan dijaharkan.
Tapi dibaca di dalam hati. Boleh, tak ada masalah. Kerananya solat itu ada as-salat doa. Solat itu adalah doa. Jadi perbanyakkanlah berdoa ketika mana solat. Itu yang pertama. Boleh faham tak? Selain doa yang biasa, doa setiap sendi ada doanya sahabat. Ya, ketika mana sujud ada doa dia. Ketika mana sujud akhir, doanya apa? Kan kita subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli, doanya. Tambahannya apa? Allahumma ighfirli dzunubi kullahu dikahu wa jillahu wa awwalu wa akhiru wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu doanya ketika mana sujud. Ya, ketika rukuk tadi bacanya pendek je, tapi sujud panjang sikit. Kenapa? Itu bukan waktu mustajabah doa, tapi ketika itu kita hampir dengan Allah. Jadi ketika mana mustajabah doa? Ketika mana duduk terus berdoa, Rabbighfirli. Kalau jadi imam jangan baca Rabbighfirli, zalim namanya. Jaga ini. Udah jadi imam janganlah doanya tak dijamak. Doanya dijamak. Allahumma hdina fiman hadait. Boleh pula. Tapi Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman, makmum marah. Begitu juga doa yang mustajabah, doa antara dua sujud. Apa dia? Doa mohon keampunan. Kalau jadi imam, Rabbighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'anfa'anna. Gitu dulu. Kalau jadi imam ni banyak belajar tahu. Saya dulu ditemplak oleh bapak saya sendiri. Kau dah darjat gitu. Kerajaan dah bagi tauliah jadi imam masjid kat masjid kat Johor Bahru sana. Rupanya belum darjat saya. Itu sebab saya tak berani jadi imam. Kalau kita jadi imam tak rasa penat, maksudnya kita belum lagi. Kerananya almarhum ayah dia kata, orang jadi imam memikul makmum. Makmum baca tak betul, imam pikul. Buat rukunnya tak betul, imam pikul. Jadi penat. Terlalu penat. Okey, itu yang pertama. Boleh? Faham ya? Ada lagi nak ditanyakan lagi nombor 1. Okey. Yang kedua, ya, semasa sujud, ya, juga adakah dibolehkan kita berdoa tetapi bahasa Melayu dalam hati? Boleh, tiada masalah. Berdoalah, ya, ketika sujud. Kerana sujud itu hampir dengan Allah. Bagi tahulah, ngadulah dengan Allah apa kehendak kita. Janganlah sujud kentangnya lagi, ya Allah, aku nak kahwin lagi satu, terpulanglah kepada sahabat. Minta yang bukan itulah, minta apa sahaja dengan Allah. Kenapa? Wa iyyaka nasta'in. Engkaulah tempat yang kami mohon pertolongan, lain tak ada. Ya. Okey. Ada lagi 3. Mana lebih afdal ketika meneruskan kuliah atau memberi laluan azan? Ya. Bila masuk waktu. Itu sebab saya sebut Bilal mesti paling kejam. Apa dia? Dia dua saja option itu yang Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa dia? Ketika mana sampai waktu Rasulullah perintahkan Bilal, Rasulullah kata Bilal azan, maka dia azan. Satu ketika Rasulullah tak cakap pun dengan Bilal, tapi Rasulullah memberi tausiah terus saja. Dah masuk waktu. Ya, sebabnya apa? Bilal pun tak azan lah, Rasul terus ya. Maka ditanya oleh sahabat, kenapa Bilal tak azan ya Rasulullah? Yang membenarkan ketika mana majlis ilmu yang membenarkan untuk melakukan azan adalah si penceramahnya. Penceramah kata tak. Kalau penceramah kata azan, itu adalah ahadnya. Jadi Bilal nak kena tahu adabnya. Tapi Bilal kena, kalau misal kata nak azan juga mesti memohon kebenaran. Seperti mana dia memohon kebenaran kepada imam untuk aqamah. Gitu. Itu adab. Mana yang lebih sesuai? Kalau azan Bilal tekak dan nak terkeluar, yang datang iaitu juga orangnya. Tak makin penuh kan? Bilal azan, Allahu Akbar, makin penuh orang datang. Itu lain sih, ajaib sikit. Itu boleh dibolehkan. Itu sebab ada dua option tu. Pertamanya adab. Itu saja, jaga adab. Kalaulah satu itu Rasulullah benarkan Bilal azan, maksudnya ada kebenaran daripada penceramahnya. Kalau penceramahnya ceramah terus ya, tak, kerananya Rasulullah sabdakan kalau nak mendirikan solat bukan azan tapi apa? Aqamah saja. Azan adalah penanda waktu saja.
Jadi orang sekarang ni waktu semua dah tengok setan gepeng dah. Dah tahu dah ni setan gepeng, waktu solat pun dia belum. Kadang-kadang pun boleh azan. Ni setan gepeng ni. Iya. Oh dah tahu masuk waktu. Itu peradaban, ya. Nak terus beri laluan ke apa? Bergantung kepada penceramahnya. Kalau penceramahnya kata ataupun Bilal kadang angkat tangan nak azan, penceramah kata okey. Itu juga adalah Bilal yang paling kejam. Itu sebab sifatnya begitu. Dia tengok jam dah maksud tu dia angkat tangan, kata penceramah. Dia tak boleh lah dia buat. Dia buat azan juga, itu biadab namanya. Dia Allah benci orang macam gitu. Sebab Allah suka majlis ilmu gitu. Okey. Apa tu? Dah habis ya? Alhamdulillah. Dah faham ya? Itu saya jawab yang itu, mudah-mudahan memberi penjelasan pada sahabat. Bagus, alhamdulillah. Ya, pertama kali saya menerima soalan secara tulis macam ini, senang saya nak baca. Dia kadang tanya ustaz, saya pun tak faham apa dia tanya. Tanya apa dia ni? Tak dengar kadang. Kadang pihak perempuan, saya tak dengar. WhatsApp aja mak. WhatsApp. Tak tahu nombor. 44 apa? 44 tekan-tekan tak dapat, itu ajalah. Okey, sahabat yang dirahmati Allah. Dalam solat ini kita kena jaga. Pertamanya, pahamilah akan waktu-waktu solat. Inna solat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Diwajibkan orang apa? Orang mukmin, bukan orang Islam. Kerana orang Islam ni kadang-kala boleh masuk neraka. Allah yang firmankan wailul lil musallin. Musallin maksudnya ada dua. Satu solat, satu muslim. Kerana orang yang solat mesti dia muslim dulu. Masuk neraka orang ni. Kenapa masuk neraka? Solatnya dungtak. Alladzina hum fi salatihim alladzina an salatihim sahun. Jadi orang yang di solatnya diterima oleh Allah adalah orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Orang mukmin aja yang diterima oleh Allah. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Solatnya aku terima. Itu je mudah perkataannya. Jadi bagaimana kita nak salat diterima? Kita kena tahu waktunya. Jadi inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Diwajibkan orang mukmin itu solat pada waktu-waktunya. Jadi kita kena cari ada berapa waktu solat sehari semalam. Berapa waktu, Pak? Allah sebut diwajibkan pada waktu-waktunya. Ada waktu solat, ada berapa waktu? Dah kita solat dah 60 tahun, waktu tak tahu ya, kita pelik jadinya. Ada berapa waktu, Pak? Ada berapa waktu? Ada 7 waktu Allah sebut. Allah tak pernah sebut 5 waktu. Ini tolong fahami betul-betul. Kerananya pada waktunya kata Allah. Maksudnya setiap waktu itu ada solatnya. Imam Malik mengatakan wajib solat itu 9 solat. Yang difardukan adalah 5, yang 4 itu wajib. Yang 4 tertinggal wajib qada, yang 5 tertinggal kufur. Tahu? Yang 5 ni ditinggalkan 1 jadi kufur. Apa maksud kufur? Menderhaka dengan Allah. Itu je. Itu sebab jangan sekali-kali tinggal solat fardu. 9 tu 5 yang difardukan, 4 yang diwajibkan. Kita tengok satu persatu. Ya. Jadi, miko Imam Syafi'i 9 waktu, 5 difardukan, 4 sunat muakkad. Sunat muakkad apa maksudnya? Apa maksud sunat muakkad? Sunat yang dituntut. Dah dituntut ke belum? Yang dituntut tu dah tuntut. Okey, tengok satu persatu. Dah kita tuntut atau kita dah buat ke belum? Sebab Allah tuntut. Kalau Allah tuntut, kita kena bagi. Dalam satu sehari semalam ada berapa waktu? Ada berapa waktu? Saya tak sebut berapa jam, tapi berapa waktu? Ya, sehari semalam ada 12 waktu. Kena ingat sampai bila-bila.
Wajib solatnya 7. Allah sebut alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kenapa Allah sinis ke situ? Aku jadikan akan langit itu 7 lapisnya. Kenapa Allah sebut langit 7? Jadi waktu untuk solat 7. Kenapa waktu solat itu 7? Ada apa di langit? Ada apa di langit? Awan. Kalau ada awan ya ada bengi. Itu aja. Paham? Yang sebenarnya di langit ada apa? Di langit, di cakrawala kita, langit ini selagi belum notok, kita belum boleh panggil langit. Tahu notok? Tak boleh cakap notok. Tapi bahasa guru notok itu sundul. Wis notok baru namanya langit. Diketuk pintunya baru boleh lalu. Itulah langit. Kalau belum namanya adalah apa namanya angkasa raya. Tapi belum kuasa lagi lah. Angkasa raya. Apa yang ada di angkasa raya yang paling besar sekali? Apa yang paling besar? Matahari. Mataharilah yang menentukan waktu. Waktu ini waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh adalah matahari. Dan matahari duduknya ke langit sana. Di angkasa raya. Itu sebab Allah kata 7 waktunya untuk sholat. Allah tak sebut 5 pun. Allah tak sebut 5. Tapi Allah sebut 7 ada. Sab'a. Sab'a itu berapa? Sab'a. Yang mirip bahasanya apa? Seven. Sab'a, seven. Itu mirip bahasanya. Bunyinya pun nak dekat sama. Seven itu berapa? Saya tak tahu, tapi itulah tahunya. Seven. Rupanya seven itu adalah pitu. Pitu itu apa? 7. Kenapa 7 kemudian? Sebab mudah lupa. Pitu dealing. Hari pun 7, syurga pun 7, anjana. Jadi 7 itu adalah solat yang diwajibkan. Ingat ya. Rasulullah pergi Isra dan Mi'raj. Bahawa Rasulullah berapa waktu yang Rasulullah terima? 50 beb. Oh, bukan jika-jika itu. Itu sebab Rasulullah telah sabdakan, kalau nak jadi orang beriman, pastikan sehari semalam jangan kurang 40 rakaat. Kurang 40 rakaat kita tidak beriman. Oh, itu kena jagalah. Kenapa? Barulah kita kira-kira. Okey. Waktu itu 12. Kalau yang nak buat carta, okey, buat garisan. Waktu sehari semalam, waktu solatnya waktu ini rakaat 40 berapa, 40 rakaat berapa rakaat? 4 carta nih. Waktu solatnya dan berapa rakaat. Cartanya buat macam itu. Saya nak sebut sekali aja, tapi menjawab keempat-empat ini. Sebab kita nak singkatkan. Dah, kalau nak tulislah 4 garisan ni kena ada. Satu atas tu adalah waktu sehari semalam. Kedua adalah waktu solat. Ketiganya solatnya. Keempatnya rakaatnya. Okey, kita bermula kepada ini kena tahu sebabnya. Ramai di antara Bilal atau imam atau siapa saja yang dilaknat oleh Allah setiap kali waktu yang dinamakan diharamkan solat tapi dia solat. Tak boleh solat apapun solat kata baginda Rasulullah. Tapi kita buat juga. Kenapa? Kurang ngaji kita. Ni. Kerananya dalam masa 24 jam Allah haramkan 40 minit untuk solat. Tak boleh solat 40 minit. Tak boleh apapun solat. Wa'imah solat jenazah. Tolong hindarkan dari 40 minit ini. Apa dia? Kita tengok satu persatu. Waktu pertama dizahirkan dinamakan waktu zuhur. Waktu zuhur adalah waktu yang pertama. Solatnya adalah solat zuhur. Solat waktu solat namanya waktu zuhur. Waktu sehari semalam ya, waktu zuhur. Solat yang diperintahkan, solat yang ada dalam 7 tu yang pertama waktu zuhur juga. Solat yang perlu didirikan adalah solat zuhur. Rakaatnya 4. Okey. Dah ada. Waktu sehari semalam 12. Waktu diwajibkan solat 7. Solat perlu didirikan 9. Rakaat perlu 40 rakaat. Ini cartanya. Tolong tengok betul-betul. Okey, ada 4 nih.
waktu zuhur. Waktu disolatkan, waktu zuhur juga. Solat yang perlu didirikan zuhur. Rakaat yang didirikan 4. Oke, yang pertama. Yang kedua dinamakan waktu asar. Waktu asar. Solat yang diwajibkanlah waktunya adalah waktu asar juga. Solat yang wajib didirikan adalah asar. Jumlahnya 4 rakaat. Ini macam pelik nih, tapi kita ni selalu silap. Oke, itu yang kedua. 12 waktu dah dapat 2. 7 waktu dah dapat 2. 9 solat dah dapat 2. Rakaat 40 dah dapat berapa rakaat? Berapa rakaat? 8 rakaat. Oke? Oke. Kita nak similarkan nanti jawapan tu. Kita buat ke tak buat? Yang kedua namanya waktu, yang ketiga namanya waktu huruf. Waktu huruf. Waktu huruf bukan waktu solat, tetapi waktu diharamkan solat dan tidak ada rakaatnya. Waktu huruf adalah 15 menit sebelumnya maghrib. Tapi itulah waktu yang paling diharamkan, tak boleh buat apa-apa, hanya zikir saja. Tapi ramai Bilal dan imam datang 5 menit sebelum maghrib, dia tahiyatul masjid. Itu adalah yang haram kita lakukan. 5 menit sebelum maghrib. Sedangkan huruf itu adalah 15 menit sebelum maghrib. Atau apa maksud huruf? Ketika mana matahari terbenam. Ini huruf. Matahari di ufuk barat. Rasulullah sabdakan, jangan kamu sekali-kali solat ketika mana matahari membentuk tanduk syaitan. Paham tak ni? Hadis Rasulullah. Jangan kamu solat. Ini turun nih 15 menit. Lep, maka masuk waktu maghrib. Jadi 15 menit lamanya. Kalau sekarang maghrib 7.24 contohnya, 15 menit ngundurnya 7 berapa? 7.10 menit. Ya tak. Yalah 7.10 menit kan? 7.10 menit tak boleh solat sehingga waktu maghrib. Haram hukumnya. Itu Rasulullah beri tegas macam itu. 15 menit. Dia ada 40 menit, dah dapat 15 menit. Kurang lagi 25 menit. 40 menit ni tak boleh solat dalam masa 24 jam. Waktu huruf adalah terbenamnya matahari, lamanya 15 menit. Itu yang ketiga. Yang keempatnya namanya waktu maghrib. Waktu maghrib adalah waktu diwajibkan untuk solat. Solatnya solat maghrib, jumlah rakaatnya 3. Dah dapat 11 rakaatnya. Dah dapat 3 waktu solat yang diwajibkan. Dah dapat 4 waktu solat, waktu sehari semalam. Waktu ada 12 ya. Ingat. Okey, itu yang keempat, betul. Tengok, yang keempat. Yang kelima namanya waktu Isya. Waktu Isya, waktu yang diwajibkan solat, waktu Isya. Solat yang dirikan adalah Isya. Rakaatnya 4. Dah dapat berapa? 15 rakaat kat situ. Ya, waktu Isya. Lepas itu namanya yang ke berapa? Entah, saya tak ingat tu. Yang keenam. Yang keenam namanya imsak. Adalah sempadannya waktu Isya. Waktu imsak bukannya waktu solat, adalah waktu berzikir. Rasulullah sabdakan juga, ya. Waktu imsak ini 10 menit tiada waktu solat. Tak ada waktu imsak. Siapa solat isyak tidak sah lah di luar waktu. Apa maksud? Rasulullah sabdakan, waktu imsak dibuka pintu langit, maka umatku banyakkan beristighfar. Istighfarlah 100.000 kali. Boleh tak 10 minit 100.000 kali? Astaghfirullahaladzim. Boleh tak? Oleh kerana tidak boleh, Rasulullah memberi satu kunci. Rasulullah sabdakan, barang siapa yang membaca sayyidil istighfar, umpama ia membaca 10.000 kali astaghfirullahalazim. Sayyidil istighfar macam mana bacanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Akhir ayat. Ya. Sekali baca menyamai 10.000 kali membaca astaghfirullahalazim. Kalau 100.000 nak baca berapa kali? Berapa kali Mak? Kalau nak 100.000? 10 kali baca. Boleh tak dalam masa 10 minit? Kalau tak boleh, malas namanya.
maka diampuni dosanya. Baca istighfar 100.000 kali. Bagaimana? Membaca penghulunya sahaja. Oke. Itu waktu yang ke-6 Waktu yang ke-7 namanya waktu fajar. Waktu yang difardukan untuk sholat juga namanya waktu fajar. Sholat yang didirikan adalah sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat. Ini belum cerita niat, bab niat nih. Bab niat nanti kelang kabut pula gitu. Oke, dah berapa? 7. Oke, 7 betul. Yang ke-8 namanya waktu syuruk. Waktu syuruk adalah waktu diharamkan sama sekali sholat. Masanya adalah 25 menit. Senang ceritanya, 25 menit yang tidak boleh sholat. Waktu syuruk. Waktu syuruk maksudnya apa? Apabila matahari nongol. Janganlah kamu sholat ketika mana matahari membentuk tanduk syaitan. Ada 2 je, 24 menit. Kenapa tak sama dengan yang ghurub 15 menit, yang syuruk 25 menit? Kenapa? Sebabnya kalau pergi Genting, pergi dengan balik mana cepat? Pergi Genting Island, balik lagi cepat. Kenapa? Nyelurut. Tapi kalau nak naik, goget nak naik, lambat 24 menit jadinya. Itulah perumpamaan yang Allah nak bagi. 24 menit daripada mana? Daripada mana? Syuruk saja 24 menit ini. Tak boleh solat 25 menit. Ketika matahari nongol itulah. Dan apabila matahari nongol del macam gini, maka namanya adalah Isra. Nongol macam bulat nih. Ini 15 menit aja untuk sampai matahari tinggi segala. Isra. Sama dengan matahari naik tadi. Dia dah naik, jadi dia naik atas ini 15 menit. Isra 2 rakaat saja solat. Itulah waktu solatnya. Waktu solat namanya waktu Isra. Solatnya Isra berapa rakaat? 2 rakaat. Tadi dah dapat berapa rakaatnya? Jumlah rakaat dah dapat berapa? Cuba kira jumlahnya. Kita kira sekarang ini sebelum kita dikira besok di dalam sana. Tak boleh tambah lagi dah. Dah habis. Kalau kira-kira kat dunia kurang, kita boleh tokok tambah lagi. Kalau dah kat sana nak tokok tambah macam mana? Kita tak dapat nak menokok tambah, dah habis. Sekarang kita tokok tambah. Apabila waktu Isra itu 2 rakaat dah ada, maka datanglah namanya waktu duha. Waktu duha, waktu yang diwajibkan untuk solat. Mengikut Imam Malik. Ya, tapi saya sebutkan tadi Imam Syafi'i sunat muakkad. Jadi waktu duha itu 2 rakaat, dah dapat 2 rakaat. Namanya waktu duha, solat duha 2 rakaat. Okey, dah duha. Duha ini 5 jam lah selalunya. Dan apabila selesai waktu duha, maka dinamakan waktu zawal istiwa. 5 menit diharamkan solat. Zawal istiwa namanya. Matahari neng durdas teng, kata orang kampung gambut sana. Sebab sini lihat, dia tak faham apa neng durdas teng. Pak Iman, biar ngomong. Matahari neng durdas teng. Haram salat kecuali hari Jumat. Zawal istiwa 5 menit. Jadi jumlah haram berapa? 15, 25, 5. Berapa? 40. Itulah yang diharamkan totali. Wa imah tahiyatul masjid sekalipun tidak boleh. Tapi ada kata, okey. Dah dapat berapa waktu solat? Waktu dalam satu hari dah dapat berapa? 11, betul? Waktu solatnya dah dapat 7, betul? Waktu solatnya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Fajar, Isra dan Duha. 7, dah dapat belum? Ini waktunya. Solatnya dah dapat 7 juga. Solatnya dah dapat 7. Solat kurang 2. Waktu kurang berapa?
waktu kurang 1 lagi. Betul tak tuh? Saya nak formula saya je ni. Tulis ke tak tulis ni? Betul Pak Imam? Ya, itu zawal istiwa yang keberapa? Waktu sehari semalam. Waktu sehari semalam 12 waktu. Waktu diwajibkan solat 7 waktu. Solat yang diwajibkan 9 solat. Rakaat yang diperlukan 40 rakaat. Itu perlu kena tahu. Jadi waktu yang terakhir adalah waktu di dalam waktu. Apakah waktu di dalam waktu yang ada waktu itu? Wah, ini pening sikit soalannya. Waktu di dalam waktu adalah waktu yang paling panjang waktunya. Waktu yang paling panjang waktu apa? Waktu Isya. Berapa jam? 10 jam. Maka dibahagi 2. Separuhnya waktu menumpang waktu yang lain. Waktu apa namanya? Waktu tahajud. Kerana tahajud mempunyai waktu. Tak boleh sembarangan tahajud nak dilakukan. Dia ada waktu dia. Itulah namanya waktu menumpang waktu Isya. Panjang. Bagi 2. 5 jam dia. Kalau 10 jam, waktu Isya 10 jam, separuhnya minta dia paralelkan. Tahu paralel? Nak digandengkan. Namanya waktu Isya. Dah solatnya dapat berapa? 8. Betul. Dapat 8. Oh, ini pasal tak tulis nanti jadi keliru. Dapat 8. Kurang berapa solatnya? Waktu tahajud. Solatnya tahajud berapa rakaat? 2 rakaat. Ini sipir ni nak kena tahu. Maka berapa rakaat? Itu kena kira. Saya pun tak ingat. Okey. Dan waktu di atas waktu adalah tahajud. Rasulullah sabdakan, sehari semalam solat itu perlu diikat dengan solat. Diikat supaya menjadi kukuh. Apa nama solat tu? Solat witir. Maka solat witir itu aula didirikan selepas selesai solat tahajud. Kenapa Ramadan tak lepas Isya? Syarat solat tahajud. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Tidur dulu. Nas mana yang mengatakan tidur dulu? Itu yang paling kesian orang kerja Petron 24 jam kerja malam tak boleh tahajud. Kenapa tak tidur? Kesian dia. Kerugian betul lah kata Allah, manusia itu rugi. Pasal aku kerja kat Petron tak tidur, tak boleh tahajud kerana dia kekeringan ilmu. 2 syarat saja tahajud nak didirikan. Pertamanya, solat pada waktunya. Bila waktunya? Lepas tengah malam. Bukan 2/3 malam, itu afdal. Lepas tengah malam. Kalau sekarang tengah malam pukul 12.30, dah boleh tahajud dah. Nak tidur dulu, tak ada dalam nas macam mana. Jadi syarat yang keduanya apa? Dia 2 syarat saja. Syarat keduanya apa? Mesti sesudah solat Isya. Walaupun bangun pukul 2 pagi, belum solat Isya, dia terus tahajud, tidak sah solat tahajudnya. Faham? Tidak sah solat tahajudnya. Kenapa tidak sah? Sebab SOP tak ikut. Tahajud mesti dilakukan selepas solat Isya. Itu nak kena faham. Walaupun bangun tengah malam belum solat Isya dulu. Baru boleh tahajud. Itu syaratnya tahajud. Syaratnya witir apa? Syarat witir. Dia mesti selesai kita solat Isya. Boleh solat witir pukul berapa? 9 pun boleh, pukul 10 boleh, 11 boleh, tak kisah. Kerana syaratnya satu saja, selepas solat Isya, itu je. Jadi waktunya panjang. Tapi solat tahajud tak boleh. Dia kena masuk waktu dulu baru boleh solat. Itu yang kita kena faham. Jadi witir itu bermaksud apa? Apa maksud witir? Pak? Ganjil. Ya, ganjil ataupun dia ada 3 nama. 1 tunggal atau ganjil. Nih, Allah sebut dalam Al-Quran sana, wasyaf'i wal witr. Genap dan ganjil. Jadi solat witir itu berapa rakaat? 1, 3, 5. Solat witir itu berapa rakaat? Tadi kata witir itu tunggal ataupun 1. Kenapa ada 3? Ini yang perlu difahami betul.
Karenanya Rasulullah kalau salat witir 5 rakaat, terus 5 rakaat 1 salam. Kalau 7 rakaat terus 1 salam. Tapi Rasulullah sabdakan, Imam Syafi'i mengambil sabda ini, Abdul salat sunat itu 2 rakaat 1 salam, kecuali witir, karena witir itu 1 rakaat. Rasulullah sabdakan. Jadi witir itu berapa rakaat? 1 rakaat. Itu Rasulullah yang sebut. Witir itu 1 rakaat. Kalau tadi 1 rakaat, bukan namanya witir. Tapi boleh namanya ganjil. Karena Rasulullah buat ganjil. Tapi Rasulullah kata macam ini, 2 rakaat 1 salam. Jadi bagaimana? Kita selalu buat macam mana? 2 rakaat, lepas itu 1 rakaat. Betul. Jadi 3 dicampurkan. Yang 2 rakaat itu solat apa? Ya. Jangan sekali-kali tidak disebut minal witri. Kalau tak sebut minal witri, tidak sah. Aku solat witir 2 rakaat, malaikat pun pening. Aku solat ganjil tapi genap. Jangan. Itu sebab minal witri perlu dia. Kalau tak paham minal aindil wal faizin, itu aja. Nak cepat rayu. Orang minal witri, dia minal aindil wal faizin. Agaknya gitulah, nak cepat rayu. Jadi salat witir yang 2 rakaat bukan namanya witir, sebahagian witir. Minal itu maksudnya sebahagian. Macam kita salat zuhur, aku salat fardu zuhur karena Allah Ta'ala, sah ke tak? Sah. Tapi buat 4 rakaat. 4 rakaat. Tapi dia pergi Kuala Lumpur, aku salat zuhur karena Allah Ta'ala, buat 2 rakaat, sah ke tak? Tak, aku solat zuhur, solat fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Dia solat 2 rakaat, sah ke tak? Tak sah itu. Karena solat zuhur itu sinonimnya adalah 4 rakaat. Buat 2 itu kenapa? Kalau nak buat 2, tambah namanya. Aku solat fardu zuhur qasar karena Allah Ta'ala. Betul lah dia buat 2 rakaat. Begitu juga lah witir. Kena tambah nama. Witir itu 1. Kalau nak jadikan ianya sah, tambah nama. Minal witri. Baru sah. Sebahagian ganjil itu atau sebahagian witir. Ini kalau orang kampung-kampung saya tak ada masalah. Bila saya memberi kuliah di bandar-bandar, semuanya menentang saya. Dia ambil satu kitab nih. Itu saya kata, peradaban tak ada, walaupun orangnya pun ustaz juga. Rasulullah tegah kita mana seorang yang memberi tausiahnya, terus on spot menentang. Dalam kitab kata usolli sunnatal witri raka'ataini. Bawa kitabnya. Ustaz rujuk kitab mana? Saya rujuk kitab Al-Quran, kita Allah. Allah firmankan wal fajri wal layalin asr wasyafa'i wal witri. Itulah bendanya. Kalau nak solat usolli sunnatan syafa' wal witri rakaat ini lillahi ta'ala. Betul. Tapi Imam Syafi'i ada 3 nama. 1 syafa', 2 ma'al, 3 minal. Jumhur ulama Syafi'iyah majoritinya ambil minal. Tapi nak ma'al boleh, tak ada masalah. Boleh juga. Sebut syafa' boleh juga, Allah yang sebut. Gitu. Jadi kita kena faham ada ilmunya tu. Itu sebab selama ni kalau solat witir rakaat ini malaikat bingung juga. Menunjukkan kita ni SPM fail matematik, itu je. Tak dapat kenal mana ganjil, mana genap. Tu. Okey. Dah berapa rakaat? Dah berapa rakaat? Saya tak kira ni. Okey, saya terus pada 40 rakaat itu yang kita perlu tunaikan. Apa dia? Jangan lupa, jangan kurang sekali-kali 17 rakaat solat fardu. Betul? 17 rakaat. Jangan lupa akan 12 rakaat akan menyusul pada fardunya yang disebut rawatib. Kerana solat rawatib itu adalah 22 rakaat, tapi yang muakkad adalah 12. Di mana letaknya 12 itu? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jumlahnya? Kalau 2 rakaat, 12 ini muakkad. 17 campur 12, 29.
9. Kurang berapa? 11. Maka solatlah empunya waktu. Siapa yang ada waktu untuk solat? Pertamanya lah Isra 2 rakaat, keduanya duha 2 rakaat, ketiganya tahajud 2 rakaat, dan juga witirnya 1, 7 rakaat. Menjadikan jumlahnya 36. Betul? Kurang lagi 4 rakaat. Mana 4 rakaat? Disabdakan oleh baginda Rasulullah, solatlah yang mempunyai fadilatnya yang besar. Apa dia? Barang siapa yang solat 4 rakaat sebelum zuhur, umpama ia solat tahajud. Ambillah. Tadi 2 rakaat sebelum zuhur, tapi Rasulullah kata 4 rakaat sebelum zuhur macam solat tahajud. Maka kena tambah lagi berapa? 2 lagi ditambah, dah 38. Rasulullah sabdakan lagi, barang siapa yang solat 4 rakaat ba'diyah isya macam solat di malam Lailatul Qadar. Maka tadi disebutnya 2 rakaat, jadi kena tambah berapa lagi? 2 rakaat lagi, jadi 40. Cukup tak? 40 rakaat itu jadilah orang mukmin. Jagalah. Ramai orang yang solat isya, habis solat isya tak arti nak ba'diyah, kerana nak cakap pun susah. Kalau saya cakap kegoblokannya tu. Tahu kenapa orang yang tak solat ba'diyah isya? Allah kecam orang tu. Kau tak tahu ba'diyah isya tu apa? Aku dah bagi malam Lailatul Qadar, barakan kau tak ada. Kau ni sombong ke apa? Nah, ingat jaga ni. Itu sebab solat rawatib 12 rakaat tu sekurang-kurangnya jangan sampai tinggal. Rasulullah sabdakan lagi, waktu yang paling pendek untuk solat fardu adalah waktu maghrib. Rasulullah sabdakan, selesai solat maghrib segeralah aqamah, kerana tiada solat qobliyah maghrib. Itu ghairu muakkad namanya. Ghairu maksudnya apa? Tak guna kita nak buat. Kerananya ramai orang yang solatnya datang sebelum maghrib, dia tahiyatul masjid, kena laknat oleh Allah kerana waktu yang haram. Jadi bagaimana? Orang dulu-dulu azan selesai dia solat tahiyatul masjid kerana nak melepaskan waktu haram 15 minit tadi itu. Ini mentang-mentang jadi Bilal, kurang lagi 10 menit maghrib dia tahiyatul masjid. Tak tahu dia solat waktu yang haram. 12 waktu, 7 waktu diwajibkan solat, betul? 5 waktu diharamkan solat. Mana waktu haramnya? Pertamanya adalah huruf, keduanya adalah syuruk, ketiganya adalah zawal istiwa. Keempatnya adalah selepas solat asar, ketiganya selepas solat subuh. Tetapi 2 waktu ini adalah fizikalnya. Tapi boleh solat selagi belum. Kenapa diharamkan selepas solat subuh? Kerana khawatir untuk sampai ke waktu syuruk yang benar-benar diharamkan. Kenapa solat asar, selepas solat asar diharamkan solat? Tak khawatir akan bertemu waktu huruf yang diharamkan benar. Tapi kalau sekarang ni asar 4:44, ya, pukul 5 selesai, boleh solat. 5 jenis solat saja yang boleh solat, yaitu pertamanya tahiyatul masjid, keduanya solat qada, ketiganya solat jenazah, keempatnya adalah solat gerhana, dan yang kelimanya solat mutlak. 5 saja. Solat tahajud, solat hajat, solat apa diharamkan, tak boleh. Kerananya dari segi fizikalnya selepas solat asar diharamkan solat. Kenapa? Kerana nak bertemu solat yang waktu yang benar-benar diharamkan, namanya huruf. Faham yang ini? Ya. Kenapa subuh diharamkan? Kita tak nak selidiki kenapa selepas subuh tak boleh solat. Kerananya khawatir akan kita solat di waktu yang benar-benar haram, iaitu waktu syuruk. Sana dah ada 7 waktu, tapi bukan 7 waktu yang diwajibkan solat. Ada 7, betul tak? Sebenarnya 7 yang benar untuk solat: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan juga isra dan duha. Ini yang waktu-waktunya empunya solat. Kita isra selamanya waktu solat. Allah kata kitaban mauquta, solat pada waktu-waktunya. Tapi kita tak pernah buat waktu isra. Kenapa? Pasal kita sibuk. Nasib baiklah isra itu tidak diwajibkan seperti mana Imam Malik. Imam Syafi'i kata sunat muakkad. Tapi dituntut. Kalau kita tak bagi macam mana? Ditagih tahu.
Kalau tak ditagih, maka kita kena ganti. Ganti macam mana? Duha mungkin jadi 4 rakaat. Mungkin jadi 6 rakaat. Tampal yang 2 tadi itu. Paham yang itu? Itu pun malas. Duha pun. Duha bukannya sholat masuk. Duha pukul berapa? 8.5 menit contohnya. Syuruk 25 menit tahu sahabat. Sekarang kalau 7.22, kalau 25 menit sampai 7.47. Betul? 7.47, dari 7.22 sampai 7.47 haram sholat. Lepas itu baru boleh, namanya isyraq 15 menit saja. Kalau tak sempat maka ditampal waktu duha yang panjang. Waktu duha bukannya sholat itu nak terus straight 6 rakaat, tak. 1 jam sekali, 1 jam sekali, 1 jam sekali, itu abdolnya. Ya, kalau 8 suku masuk duha, 9 suku duha lagi, pukul 10 suku duha lagi, pukul 11 duha lagi, maksimumnya adalah 12 rakaat. Paham ini? Mengenai waktu ini paham? Jangan dilanggar waktu-waktu yang tak boleh. Kalau kita tak ngaji benda ni, selawase kuih, arep maghrib pukul kurang 10 menit tahiyatul masjid barang. Bagaimana nak masuk masjid tak tahiyatul masjid? Apa yang Rasulullah ajar pada kita? Kerana waktu yang diharamkan adalah waktu berzikir. Apa zikir untuk masuk masjid menggantikan tahiyatul masjid? Apa zikirnya? Sehingga Rasulullah ajar, kalau tak boleh salat tahiyatul masjid, ganti dengan membaca 4 kali baqiyatus salih. Apa baqiyatus salih? Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali baca sama dengan salat tahiyatul masjid. Waktu tu waktu zikir. Tak boleh tahajud apa tahiyatul masjid, ngotot juga nak salat. Kok goblok nanti haram ke? Maka gantilah dengan zikirnya. Apa zikirnya tadi itulah? 4 samalah dengan dia tahiyatul masjid. Okey, paham yang ini? Pak? Okey. Waktu zawal istiwa tidak diharamkan hanya hari Jumaat. Itu boleh solat. Jumaat tengah pun boleh solat. Tapi waktu lain tidak dibenarkan. Bilal masuk masjid lagi 5 menit nak zuhur, dia pun tahiyatul masjid. Waktu tu waktu haram. Jangan. Kalau nak tahiyatul masjid awal sikit. Sekarang pukul 1.20 contohnya, datang pukul 1 dah tahiyatul masjid dah. 5 menit lagi ada solat, jangan solat, waktu haram. Diingatkan 5 menit sebelum masuknya waktu zuhur atau 5 menit sebelum, itu namanya zawal istiwa. Tegak tu istiwa. Zawal tu sengit 5 minit unit. Dek, barulah masuk waktu zuhur. Matahari dah gelincir namanya. Pahamnya? Semoga-moga menjadi renungan sahabat. Mohon ampun dan maaf. Sebenarnya ada lagi satu benda yang saya nak sebut supaya ni selalu dibuat. Okey, saya tambah sikit lagi. Boleh? Solat 1 rakaat, solat apa? Solat witir. Macam mana niatnya? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri man nawa. Salah niat tak sah solat. Solat 1 rakaat bunyinya usolli. Witir tu maksudnya berapa? Witir maksud witir tu maksudnya apa? Maknanya apa? Yang Rasulullah sebut apa? 1. Witir tu bermaksud 1. Kalau nak 2 minal witri, yang sebagian 1 itu. Kalau 1 rakaat bunyinya macam mana? Rokaatan. Jangan tin. Baris atas. Rokaatan. Rokaatan maksudnya apa? Rokaat lah. Rokaatan maksudnya rokaat. Berapa rakaat? Witir. Witir berapa? 1 rakaat. Paham yang ini? Kalau 2 rakaat? Minal witri rokaat ini. Nah, ini yang jadi masalah nih. Apa maksud rokaat ini? Ini orang jarang bincang, tapi kita ngaku orang Arab. Rokaat ini kata. Rokaat ini bermaksud rakaat yang banyak. Rakaatnya banyak sebab menghidupkan huruf kaf. Kalau rakaat banyak kena sebut usolli sunnatal witri, sunnah minal witri isnain rakaat. Ada ke macam gitu? Ada tak? Isnain 2 rakaat ada. Sebab rakaat ini bermaksud banyak rakaat, tak sebut 2 pun. Jadi usolli sunnatan minal witri, nak berapa rakaat?
kena sebut 2 rakaat, isnain, gitu ke? Jadi perkataan rakaat itu tidak boleh menghidupkan huruf kaf, karena huruf kaf yang hidup bermaksud 2. Rakaataini, matikan huruf kaf. Tadi rakaatan, sebab dia disebut witir 1 rakaatan. Kalau 2 tak ada sebut isnain, tapi terus 2 rakaat. Rakaataini itu 2 rakaat, sebab mematikan huruf kaf. Matikanlah huruf kaf. Macam solat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini, tak matruk tu. Matikan kaf, rakaataini baru betul. Sebab tak ada usolli fardhu subhi isnain rakaataini, tak ada. Isnain tu maksudnya berapa? 2 kan? Usolli sunatul ahad witri, tak ada ahadnya. So witir tu dah 1 dah. Ini niat ni nak kena faham juga. Maaf Ustaz, cerahan lagi sekali yang sebutan bila kita minal witri tadi, rakaataini. Ya. Usolli sunatal minal witri rakaataini. Rakaataini, matikan huruf kaf. Bermaksud itu 2. Kalau rakaatan itu maksud rakaatnya banyak, perlu dijelaskan berapa rakaat, karena rakaatan itu banyak rakaatnya. Berapa? 3, 4, 5. Kena sebut. Usolli fardhal maghribi rakaataini ke? Rakaatan ke? Kena sebut 3 rakaatan. Kapnya hidup lagi. Itu sebab kaf yang hidup menunjukkan banyak. Itu sebab kena disebut berapa. Paham yang ini? Rakaatan, ini apa? Kaf hidup perlu disebut berapa jumlah rakaatnya. Solat subuh tu tak disebut isnain. Jadi kafnya matikanlah untuk membentuk maksudnya 2. Paham yang ini? Paham? Kalau nak rakaatan tu banyak melebihi 2. Berapa? Maghrib 3. Disebutlah 3-nya. Baru rakaatain, rakaatan. Kapnya hidup. Kalau kapnya hidup menunjukkan banyak, lebih 2. Kapnya mati 2. Kapnya hidup untuk 1, kerananya tan saja, rakaatan. Tak boleh sebut rakaatin. Rakaatan maksudnya rakaat. Rakaatin banyak rakaatnya. Atas bawah aja nih. Itu sebab bawah kalau namanya kentol. Kalau atas baris depan bunyi lain tuh. Itu yang maksudnya lari nanti. Rakaatan atas itu 1 aja. Rakaatin ta berbaris bawah tanwin itu banyak. Kalau taini tapi tak dimatikan kaf, keliru kat situ nanti jadinya. Matikan kaf baru boleh bunyi taini. Paham Pak? Dalam bahasa Arab, ku imam usolli fardhu subhi rakaataini. Imam piye lafaz niat ora bener. Diingatkan. Usolli fardhu subhi rakaataini. Imaman enggak, oke, paham? Rujuk kitab dulu. Kita ni tak tengok kitab agaknya kot. Kita main dengar. Macam saya dulu. Bila di pondok baca salah, dikebuki, salah. Wong Jawa ngomong Arab orang kudak. Tapi ngomong ora bener. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini. Mohon ampun dan maaf. Any idea, suggestion or question? The last. Ada? Oke. Waktu tamat berapa kan? Itu ada jemaah datang lambat, semai subuh juga. Kalau bila tamat tu dalil ke ataupun nak tunggu lagi? Okey. Bukan solat subuh ya, solat sunat fajar. Paham tak? Ke solat subuh, dia solat subuh. Kalau dia solat subuh ya lantak dia nak solat dulu. Solat sunat fajar atau solat sunat subuh ya. Bilal akan azan sekarang ini tak ikut waktu itu. Kita pun kadang keliru, itu setup. Itu orang yang setup belum ada ilmunya. Nah, minta maaf. Kerananya
waktu subuh itu masuk azan untuk aqamah berapa menit sebenarnya? Berapa menit? Rasulullah sabdakan, antara azan dan aqamah waktu subuh itu dipanjangkan, karena waktu itu adalah waktu yang seelok sebumi, sealam ini orang yang menunaikan 2 rakaat salat sunat subuh. Jadi bagilah can, jangan kasih belacan, kasih can 15 menit. Tapi dia 15 menit datang di solat subuh, Bilal pun terus aqamah. Macam mana tu? Bermaksud yang zalim siapa? Orang yang datang lambat tu zalim pada diri dia. Bilal tak. Kenapa? Dia ikut waktu dan arahan. Kerana dia jaga waktu. Bilal paling kejam, itulah jadinya. Jadi jamaah yang nak solat dah tahu nak solatnya yang lebih baik seisi alam ini, datanglah cepat. Apa bendanya? Asyik orang yang sama je yang datang lambat. Tinggal aja. Jadi itu sebenarnya Bilal paling kejam. Bilal dah jaga waktu, tak boleh lambat-lambat, tak boleh. Yes, kono. Itu sebab tak boleh lah. Dan seorang imam ni tahu tak nak solat sunat qobliyah ba'diyah ni macam mana? Adab seorang imam ni macam mana? Jangan zalim pada makmumnya. Lain kali kita ceritakan. Itu sebab kalau boleh ambillah kursus yang dah saya syorkan itu. Sehari suntuk mempelajari solat berjamaah. Tapi harganya RM70. Tidak termasuk makan tengah hari. Jadi kalau ada makan tengah hari tambah lagi RM10, 80 lah. Tapi pihak pengurusan jaga. RM70 sebabnya solat kursus tu adalah untuk memahamkan waktu-waktu, niat, bagaimana solat berjamaah, bagaimana muafiq, masbuk, tamam. Kita ni semuanya bercacar. Makmum pun tak tahu 77 darjat tu kat mana. Sebab kita tak ikut Rasulullah. Kenapa? Rasulullah nak solat kursus. Kita kursus cuma nak kahwin. Solat tak pernah kursus. Ada solat berkursus? Ada pernah kursus solat tak? Tak ada. Nak kahwin? Nak kahwin kursus. Nak solat tak? Mana lebih penting tu? Patutnya semua penting. Kursus lah semua. Orang nak naik pangkat pun kursus tahu. Nak naik gaji. Penting juga tu. Kursus. Kalau tak akan boleh naik gaji. Itu aja. Tapi nak suruh ambil. Ustaz mahal sangat RM70. Kursus hari. Makan KFC 120 relax je dengan kawan dia. Saja dia keluar RM120. Relax aja. Kita ni kalau bab nama ilmu akhirat banyak sangat songel. Itu aja saya nak sebut. Minta maaf dulu. Wallahu a'lam. Okey. Ada persoalan lain? Okey. Cuma pertanyaan buat tajuk sikit lagi. Kalau untuk kita nak mengadakan kursus ini tadi, Ustaz ada masa-masa yang dah dijualkan ke ataupun kita yang merancang? Rancang. Lepas tu bagi tahu saya waktunya bila. Nanti saya akan set up. Sebab nak bulan ni nak bulan Syaban ni agak sikit padat juga, kena cepat. Tapi bagi tahu seminggu awal, kerana preparation nak kena buat. Sebab dia mendapat kitab, dapat beg, dapat sijil, dapat peralatan untuk kita kursus tu. Ya, jadi satu hari siap praktikal. Hujungnya nanti praktikal. Bagaimana nak rampas imam tu? Solat berjamaah. Bagaimana imam tu nak batal, nak tunjuk macam mana? Macam mana kalau imam tu batal? Macam mana makmum tu batal? Nak buat macam mana? Itu semua dalam kursusnya ada. Ya, tapi orang RM70 mahal. Nanti dululah Ustaz. Biasanya itu yang saya dengar. Sebab sekarang ni saya banyak di luar daerah Batu Pahat. Orang Batu Pahat semua dah hebat. Dia selalu, lah Ustaz dah dengar jabab solat lah. 10 tahun baru boleh settle tu. Tanya orang yang kampung baru saya ngajar sehingga saya dah keluar dari kampung baru. 13 tahun tak habis-habis lagi. Belum faham apa itu namanya tamam. Jamak pun tak arti, taunya jimat aja. Itu masalahnya. Okay, ada salah ni bang. Okey. Okey. Selalunya berlaku di dalam bulan Ramadan. Ya, kita terus witir. Bagaimana malam tahajud nanti? Maka yang Rasulullah sebut, witir ini penutup.
Kalau ditutup selepas tarawih kita tutup, malam kita tahajud, maka terurailah ianya, gugurnya witir itu, maka perlu diikat semula. Kerananya tahajud itu mesti dalam kelompok solat yang perlu diikat. Maka terurailah, terlerailah. Adakah tidak sah? Sah, tapi dia terlerai, termangsuh dia. Maka dirikan sekurang-kurangnya satu untuk diikat semula. Wallahu a'lam. Ya. Maka witir adalah penghujung sekali. Kenapa bulan Ramadan terus witir? Kerananya Rasulullah pun tahu. Kerananya dalam bulan Ramadan kita penat. Ya, tapi macam mana nak solat tahajud? Apa yang Rasulullah sebutlah, 4 rakaat sebelum zuhur, umpama solat tahajud. Jadi solat tahajud dah dibekalkan, dah simpan macam orang haji simpan namanya. Ada betul? Tawaf. Tawaf simpan. Nah, disimpan. Kalau tak terlaksana, itu dikeluarkan, itu aja. Terus tahlul. Apa masalah? Macam gitu juga. Kerananya kita siang dah kepenatan, takut lepas tarawih kita dah witir, sekali turu, wanteng. Nah, gitu. Sampai tahu-tahu kentong. Jadi itulah uniknya Islam itu. Dah tahajud dah, rupanya dah dibuat waktu 4 rakaat sebelum zuhur, dah ada rupanya, simpan. Nah, jadi witir. Tak pun nak didirikan juga, itu lebih aula, lebih afdal. Maka terlerailah akan witirnya, tutup balik semula. Wallah alam. Faham okey. Ada lagi? Okey. Waktu-waktu yang mustajab untuk doa. Okey, waktu yang paling mustajabah doa adalah waktu antara 2 sujud. Kenapa? Ketika mana kita sujud, kita hampir dengan Allah. Apa yang kita minta dengan Allah? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, engkau lah selayak dipuji Allah. Kita minta subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Engkau lah yang layak dipuji, sebenarnya aku mohon keampunan ya Allah. Ketika mana duduk Allah bukakan pintu langit, kita berdoa apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Engkau ampuni aku ya Allah. Dalam sujud dah cakap dengan Allah, kerana Allah terlalu hampir dengan kita. Ketika mana duduk, kita minta apa mula-mula? Minta apa mula-mula? Baca apa? Duduk antara 2 sujud, apa bacanya? Rabbi firli. Apa benda tu? Dah 60 tahun jangan tak tahu ni maknanya. 60 tahun tu tak tahu maknanya. Solat apa ni? Lupa tapi boleh cakap. Dah minta dalam sujud, ya Allah ampuni aku. Duduk je, ampuni aku ya Allah. Rabbighfirli warhamni, rahmati aku, masukkan aku dalam syurga. Rabbi warhamni wajburni, kau cukupkan aku. Warzuqni warfa'ni. Apa warfa'ni? Engkau angkatlah darjat aku tinggi ya Allah. Warzuqni, berilah aku rezeki. Warzuqni wahdini, berilah aku hidayah, tapi jangan samsiah. Lain boleh, hidayah boleh. Nak kahwin lagi satu agaknya ke apa ni? Nak bagi hidayah ni. Berapa ramai orang minta hidayah tapi mesti merasuah lagi, mesti fitnah lagi. Hidayah apa yang kita tidak sebenarnya? Wahdini wa'afini. Kenapa wa'afini? Kenapa tak wasihati? Kenapa wa'afini? Berikan afiat padaku ya Allah. Apa afiat? Mudah melakukan ibadah. Sehat, kelapa 1 tan dan sekali congkil aja. Tapi orang tu sehat tapi tak afiat. Kenapa? Afiat menyembah Allah. Sehat 1 tan dan boleh berangkat. Hebat ke tak hebat? 1 tan no. Tapi dia tulis di depannya ada dan yang pula tu. Membengang juga. 1 cok naik luri boleh. Kerana dia sehat. Cuba kalau dia meriang, tangannya kepleh, tak mampu dia. Tapi dia sehat, tapi tak mampu untuk memijak rumah Allah untuk menjadi afiat. Karena sehat lawannya afiat. Bukannya sehat wal proton wal Mitsubishi, afiat juga dah tak keluar modelnya. Apa boleh buat? Dulu Pak Imam afiatnya. Fiat ke apa? Ford. Volkswagen. Wa'afini, dan akhirnya wa'fu anni. Apa wa'fu anni? Doa popular yang perlu kita baca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa maksud afini dengan Rabbi firli? Berbeza. Tadi cuma diampuni dosa, tandanya ada dulu dah diampuni, dulu diperompak. Tapi wa'fu anni, orang tak tahu diperompak ke apa, dosanya didelete oleh Allah Taala. Tak nampak. Itu namanya wa'fu anni.
Bulan Ramadan yang paling mustajabah. Doalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau boleh tiap kali salat jangan lupa lah doa ni. Ya Allah, Kau padamkan akan dosa-dosa aku. Paham yang tu? Sambungan daripada soalan Cik tadi. Aku tadi oleh kerana tadi imam dia Rabbi Fili, kalau boleh kita jamak. Rabbi Fili warhamna gitu. Tapi sedangkan makmum pun bunyi. Jadi imam tak perlu kan? Ataupun kita nak ubah gambar gitu. Tak, kerana imam habis contohnya doa seorang imam itu jamak. Kerananya doanya makmum itu kita tak tahu siapa dia angkat. Tapi masing-masing rugi kalau cuma contoh Ali je yang diangkat doanya, yang lain tak dapat. Tapi imam dah kata kami, maka semua diangkat. Kerana ketika itu dah masing-masing. Jadi imam mainkan peranan. Kalau ya Rabbi gfirli, ampuni dosaku ya Allah, habis kawan sebelah doanya tak mustajab macam mana? Oleh kerananya ada Rabbi gfirlana tadi nu, ampuni kami, maka Allah gandengkan dia angkat semuanya. Allah ampuni semuanya. Itu namanya keunikan kita solat berjamaah. Dia ampuni serentak. Kalau solat berjamaah tapi individu-individu yang doanya mustajabah dia je yang diangkat, guna apa kita berjamaah? Sedangkan berjamaah itu mengikat supaya semua boleh diangkat, macam masuk dalam bakul. Paham yang ni? Diburung terus. Siapa yang bertindak? Pastinya jenderalnya yang bertindak. Jenderal minta dia ni naik gaji, contohnya letnan naik gaji. Semua letnan naik gaji tau, sebabnya jenderal yang minta. Betul? Bukan dia seorang aja. Jadi gaji letnan selaras. Contohlah gitu. Ada paham? Paham Pak? Ya, sebabnya doa ketika itu mustajabah, maka diangkatlah semuanya. Wallahu a'lam. Makin larut makin sedap. Okey. Tapi walaupun ini melamar belum meminang. Kalau 16 kami akan adakan tahlil malam Kamis Jumaat. Jadi kalau malam Selasa Rabu tu 15 Saban. Okey. Macam mana kan misalnya? Okey, sahabat yang dirahmati. Ya. Okey. Kita akan rancangan. Okey, sahabat yang dirahmati Allah, kalau katakan jadual boleh tengok siapa yang mengikuti grup saya lah. Saya rehatnya bila malam macam ataupun siang. Jadi bulan Ramadan selalunya saya akan offer kuliah subuh. Kuliah subuh ataupun kuliah selepas asar. Ambillah waktu tu. Waktu subuh selain hari Jumaat dan Sabtu. Sebab hari itu dah ada memang kuliah tetap subuh yang tak dia terus. Hari yang lain boleh lamar lah, boleh ambil lah. Ya, mungkin nak ambil tiap-tiap minggu sempena Ramadan saja ataupun selepas solat asar. Selalu yang dibuat oleh mereka yang selalu dengan saya. Selepas solat asar je Ustaz. Okey, menunggu nak maghrib nak buat apa, maka kita himpunkan orang, kita duduk di rumah Allah menimba ilmu. Itu waktu Ramadan. Kalau untuk lepas maghrib, saya tak boleh janji. Sebab jadual saya, boleh tanya Ali lah, Ali yang dalam grup saya. Kami berbincang Ya. Orang kuat ni jangan kuat hanya lain, kena kuat yang lain juga. Wallahu a'lam. Ya, itu sebab itu yang saya dapat janjikan bulan Ramadan, sama ada selepas asar ataupun selepas subuh. Kuliah subuh atau kuliah asar, itu dua waktu yang agak unik sikit. Sebab kalau daerah Batu Pahat ni yang ambil selepas asar pun banyak ya. Kuliah subuh Jumaat Sabtu tu dah memang maintain, dan ada yang dah ambil Ahad, ada yang ambil Isnin, Selasa, tak kisah ya. Saya tak kisah, waktu tu boleh saja. Nak tiap-tiap minggu saya Ustaz, saya nak hari Isnin tiap-tiap minggu, booking awal-awal. Booking awal-awal. Sebab contoh ada satu tempat tu hari Ahad kuliah subuh dia booking terus sebulan Ramadan tu. Ada yang ambil hari apa tu? Hari Rabu, dia straight aja tiap-tiap hari. Yang ada yang lain kosong. Tapi ini oleh kerana belum ada permohonan. Yang dah mohon cuma ada satu masjid tiap-tiap hari Ahad, dia dah booking dah. Hari Ahad tiap-tiap minggu lepas solat asar. Subuh tak ada. Ada nak booking kuliah subuh straight, boleh juga. Kerana awal lah, sebab dia bukan jadual tetap. Jadual tetap untuk kuliah subuh adalah Jumaat Sabtu. Itu tetap, dah ada orangnya. Saya tak boleh just. Wallahu a'lam.
Okey, pokok pangkalnya fahami ilmu solat. Ini baru nak cerita waktu. Belum tengok lagi solat tu nak pandang mana. Belum lagi nak diri lagi. Belum lagi nak takbiratul ihram. Dalam ilmu tasawuf ini terlalu seni. Kita bukan sembarangan. Ya, kerana tasawuf itu dekat dengan Allah. Wallahu a'lam. Jadi akhirnya bermulanya kita tadi beristighfar, mohon ampun. Kita tutup juga dengan istighfar, mohon ampun juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini selalu dibaca oleh para orang-orang ahli zikir. Ya, orang ahli zikir dibaca secara nazom. Ya, panjang pendeknya agak sedikit bezalah nazom. Ya. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdil zalimin la yamliku li nafsihi dara wala nafa'a wala mauta wala hayata wala nusura la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau kariha al-kafirun. Dan Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashhadu bi annaka antal ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabika Muhammad nabi rahmah ya sayyidi ya Rasulullah inna tawassalu bika ila rabbi Allahumma fas'afihu fil qada'i li kulli hajat wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Syafi ya Kafi ya Mu'afi ya Arhamar Rahimin ya Rabbal alamin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafara lahu lana wa lahum bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhum kama rabbana saghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna fi syahri ramadan wa balighna fi lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar ya Allah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannatal mal'abrar ya aziz اغفر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا نبعنا شكوى المطرود ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمسلمين ومقاصرنا لعملنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.